Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Syira Abang Mansor dalam edisi khas bersama koresponden TVS bagi mengetahui laporan-laporan semasa dari luar negara yang dibawa khas oleh wakil kami dari luar negara. Dan bersama dengan Syira pada hari ini ialah wakil TVS dari Jakarta, Encik Syukri Ishak. Apa khabar Encik Syukri? Ya, khabar baik Syira. Alhamdulillah sihat, dan kita di Malaysia pun di sini tak sabar-sabar menunggu mendengar laporan daripada anda. Dan kita dikabarkan mengenai tragedi yang berlaku pada 9 Januari 2021 mengenai pesawat Sriwijaya Air yang terhempas di perairan Kepulauan Seribu. Jadi kita nak mengetahui lah perkembangan terkini berkenaan dengan pencarian pesawat Sriwijaya Air yang terhempas ketika ini. Ya Syira, pada 12 Januari lepas, kotak hitam milik pesawat Sriwijaya Air yang terhempas Sabtu 9 Januari telah ditemukan pasukan mencari dan menyelamat. Kotak hitam yang ditemukan itu adalah Flight Data Recorder atau FDR. FDR itu ditemukan pasukan mencari dan penyelamat di sekitar perairan Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Kira-kira jam 4:20 petang waktu Indonesia Barat pada hari keempat operasi pencarian pesawat gunaan. Menurut Ketua Komiti Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia atau National Reputation and Safety Committee KNKT, Soeyanto Yahyono, operasi pencarian akan diteruskan. Fokus adalah untuk mencari cockpit voice recorder atau CVR. FDR dan CVR ini adalah penting untuk proses menganalisis punca naas itu berlaku. FDR merakamkan perbualan antara pilot atau juruterbang dan co-pilot dan juga perbualan mereka dengan menara kawal udara, manakala CVR adalah untuk merakamkan perbualan di kokpit. Proses menganalisa kotak hitam, kalau kita lihat dalam kes-kes pesawat yang terhempas sebelum ini, kebiasaannya mengambil tempoh setahun, dan kotak hitam itu juga perlu dihantar ke syarikat pembuat pesawat iaitu Boeing di Amerika Syarikat, dan tempoh setahun kebiasaannya diperlukan selepas pelbagai urusan seperti penyelesaian papasan kepada keluarga penumpang, analisa teknikal sebelum rumusan naas itu diumumkan. Baik, Syukri. Kita mendengar pelbagai laporan awal mengenai keadaan nahas tersebut. Adakah ini sebenarnya disebabkan oleh korosi ataupun pengkaratan kepada pesawat ataupun faktor cuaca mungkin? Ya Syira, jika kita lihat laporan berkenaan faktor cuaca, menurut Ketua KNKT Soeyanto, faktor cuaca mungkin bukan penyebabnya, sebab pada hari pesawat itu berlepas memang berlaku cuaca buruk, hujan. Pesawat itu delay ditangguhkan 30 minit dari jadual awal penerbangannya, namun sebelum pesawat itu berlepas, sebuah pesawat lain Air Asia juga berlepas di landasan yang sama menuju ke Pontianak. Dan selepas pesawat Sriwijaya itu berlepas, sebuah lagi pesawat lain juga berlepas di landasan yang sama, hanya berselang tempoh minit. Jika permasalahan corrosion atau berlaku kakisan yang terdapat komponen enjin atau pesawat yang berkarat, itu masih dalam siasatan, kerana pesawat itu dilaporkan tidak diterbangkan hampir 9 bulan berikutan pandemik COVID-19. Banyak syarikat penerbangan yang tidak beroperasi, maksudnya pesawat Boeing 737-500 itu tidak beroperasi selama 9 bulan. Namun menurut Kementerian Perhubungan atau Pengangkutan Indonesia, pesawat itu telah disahkan dalam keadaan baik dan layak terbang. Dan mengikut rekod, pesawat itu telah kembali terbang pada 22 Disember 2020 sebelum terhempas pada 9 Januari 2021. Ya Syirah. Jadi faktor korosi kepada pesawat dan cuaca bukan faktor kepada nahas yang berlaku dalam kejadian nahas tersebut. Dan bagi keluarga yang terlibat dalam nahas, our hearts goes to every one of you, and kita doakan semoga semuanya tabah dalam menghadapi dugaan yang menimpa. Dan dilaporkan setakat ini di rumah sakit ataupun hospital Polri di Kramat Jati, ya Encik Syukri, telah menerima sejumlah bungkusan cebisan mayat
yang ditemui oleh pasukan pencari dan penyelamat, dan setakat ini laporkan 62 sampel ataupun DNA kepada keluarga mangsa sedang dalam proses antemortem dan postmortem bagi mengenal pasti mereka yang terkorban. Baik, kita beralih kepada perkembangan COVID-19 di Indonesia yang dikabarkan membimbangkan. Seluruh dunia pun mengalami benda yang sama, perkara yang sama, dan kita mengetahui bahawa Indonesia telah pun memulakan program vaksinasi COVID-19 sejak 13 Januari lepas. Jadi mungkin laporan optimis daripada anda, Cik Syukri? Ya Syira, kita doakan proses vaksinasi di Indonesia ini berjaya. Saya melihat kita perlu optimis, jangan pesimis. Kita doakan vaksin ini berjaya dan kita juga segera ikuti. Jika sebaliknya kita pelajari pada 13 Januari, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menjalani suntikan pertama vaksin COVID-19 di Republik ini bagi meningkatkan keyakinan rakyat Indonesia terhadap vaksin berkenaan. Jokowi disuntik vaksin Sinovac pada satu majlis suntikan perdana di Istana Presiden di Bogor. Diikuti beberapa menteri dan Ketua Polis Indonesia, Idham Aziz, dan Parlimen Tentera Indonesia juga turut disuntik vaksin berkenaan. Vaksin itu kemudiannya dilanjutkan ke provinsi lain yang diprioritaskan untuk petugas kesihatan, pemimpin setempat dan seterusnya untuk rakyat Indonesia. Sebelum ini pada 16 Disember lepas, Jokowi mengumumkan vaksin COVID-19 itu diberikan secara percuma kepada rakyat dengan menyasarkan suntikan kepada 182 juta penduduk. Maksudnya 182 juta penduduk. Jumlah penduduk Indonesia hampir 290 juta. Suntikan itu maksudnya tidak termasuk untuk kanak-kanak dan mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan mereka yang tidak boleh disuntik akibat faktor tertentu seperti ibu mengandung, mereka yang berpenyakit kronik dan sebagainya. Kalau kita lihat, Indonesia telah menerima 18 juta vaksin sehingga kini dari China. Pada 6 Disember 2020, Indonesia menerima sebanyak 1.2 juta dos. Pada 31 Disember 2020 menerima 1.8 juta dos dan pada 12 Januari lepas sebanyak 15 juta lagi dos vaksin diterima. Pemerintah Indonesia juga telah memeterai perjanjian membeli 426 juta lagi dos vaksin dari AstraZeneca, Pfizer dan Novavax. Ya, Syirah. Dan sebenarnya Encik Syukri, kita ada melihat tayangan saat-saat berdebar Presiden Jokowi disuntik dengan vaksin oleh seorang petugas kesihatan di sana, dan menariknya video tersebut ialah apabila yang petugas yang ditugaskan tersebut menyuntik dengan keadaan tangannya menggigil ketika menyuntik. Mungkin ada kenyataan daripada yang Cik Syukri boleh kongsikan kepada kita. Ya Syirah, yang melakukan suntikan itu bukan sebarangan orang juga ya. Yang menyuntik Presiden Jokowi adalah Profesor Dr. Abdul Muttalib. Beliau adalah ketua tim Doktor Presiden Indonesia. Dan kalau kita lihat video itu, dia agak gemetar saat menyuntik vaksin. Berdasarkan kenyataan yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Muttalib dalam pembualannya dengan media di sini, dia dilihat gemetar kerana dia menyuntik orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin berkenaan. Dan orang pertama itu adalah Presiden Indonesia. Dan paling gemetar bagi dia adalah suntikan pertama di Indonesia. So, nampaknya dia seperti agak gemetar. Tapi Alhamdulillah proses suntikan vaksinasi pada hari berkenaan berjalan lancar. Ya, Syirah. InsyaAllah, amin. Sama-sama kita menjaga diri, menjaga kesihatan, dan semoga COVID-19 ini ada noktahnya. Terima kasih Encik Syukri, wakil kita dari Jakarta yang melaporkan untuk TVS. Selepas ini kita akan bersama dengan wakil TVS di Singapura. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton koresponden TVS hanya di saluran 122 Astro. Baik, bertemu kembali dalam koresponden TVS. Kali ini Syira bersama dengan wakil TVS dari Singapura, Puan Masita. Apa khabar? Baik, Syira. Syira, apa khabar di Sarawak?
Alhamdulillah sihat despite the COVID-19 pandemic. Dan katanya Puan Masura nak melaporkan mengenai vaksin di Singapura, betul? Betul. Ya. Dan tapi sebelum itu kita nak tahu jugalah bagaimana situasi COVID-19 di Singapura ketika ini selepas hampir setahun wabak tersebut menular di seluruh dunia. Silakan. Okey, mungkin saya mulakan sedikit latar belakang lah. Singapura mencatatkan kes pertama COVID-19 pada Januari 23, 2020. Ia merupakan kes pertama dan juga kes import. Ialah seperti yang diketahui, kes COVID-19 ini datangnya daripada Wuhan, China. Ketika ini untuk pengetahuan penonton juga, Singapura akan melaporkan setiap hari seperti di mana-mana negara, tetapi mereka mengklasifikasikan 3 kategori: kes import, kes community dan kes di asrama pekerja asing. Jadi Syira akan mendengar ni, akan mendengarlah perkataan ini untuk siaran yang akan datang. Ketika ini Singapura jumlah jangkitan secara keseluruhan di Singapura mencecah 59,000. 90% hampir 90% datangnya dari asrama pekerja asing ini. Boleh dikatakan situasi COVID-19 di Singapura ketika ini amatlah terkawal dengan kes kurang 50 kes seharilah, dan rata-rata kes import buat masa ini. Ya, Syirah. Dan kita difahamkan bahawa Singapura sudah pun melaksanakan proses vaksinasi pada 30 Disember tahun lepas, dan kumpulan pertama yang mendapat suntikan vaksin ialah pekerja kesihatan di Pusat Kebangsaan bagi Penyakit Berjangkit. Dan kita juga sedia maklum bahawa Perdana Menteri Singapura telah pun menerima suntikan pertama dos vaksin COVID-19 pada 8 Januari lepas. Jadi apa langkah seterusnya yang dilaksanakan oleh Kerajaan Singapura bagi memastikan akses mudah kepada vaksin tersebut? Ya, untuk permulaan vaksin ini mereka memulakan dengan barisan hadapan lah. Jadi dalam minggu mendatang mereka akan membuka kepada seluruh penduduk Singapura. Bila dikatakan penduduk Singapura ini, dia meliputi rakyat Singapura sendiri dan pemegang pas jangka panjang, long term pass holders. Ini termasuk rakyat Malaysia yang berada di sini. Untuk memudahkan akses, Singapura sudah pun merancang untuk membuka buat masa ini 4 pusat vaksinasi lah. Dan ia akan bertambah mengikut penerimaan vaksin yang akan tiba secara berperingkat. Ya, Syirah. Jadi vaksinasi ini akan diberi kepada golongan tertentu, gitu? Betul. Ya. Selaras dengan Singapura mempunyai jawatankuasa pakar mengenai vaksinasi COVID-19, mereka mencadangkan keutamaan diberikan kepada kumpulan yang paling berisiko. Kerajaan Singapura sudah pun memulakan program vaksinasi nasional dengan pekerja seperti yang Syirah cakapkan tadi, melibatkan penjagaan kesihatan dan barisan hadapan. Vaksinasi ini juga telah pun ditawarkan kepada healthcare workers dan staff across all public and private healthcare institution. Vaksinasi juga will be rolled out for workers and staff in community care sector seperti rumah warga emas, orang tua lah. Singapura telah pun memvaksinasi pekerja barisan hadapan, termasuk pekerja yang berada di pintu masuk sempadan dan pelabuhan. Juga yang terlibat dengan seperti swabber pekerja, bukanlah kita sebut pekerja, petugas yang melakukan swab untuk komuniti kan, mereka juga turut menerima vaksin ini untuk peringkat awal. Ya. Jadi kalau boleh kita tahu setakat ini berapa ramai yang sudah menerima vaksin ini? Jadi Syirah katakan tadi, vaksinasi sudah bermula di Singapura pada lewat 30 Disember 2020. Jadi setakat 12 Januari, dalam tempoh 2 minggu ini, mengikut data yang disediakan, sudah 6,200 individu telah menerima
dos vaksin yang pertama. Mereka akan diberi 2 kali, Syira, bukan sekali. Untuk seorang individu, mereka akan menerima 2 kali dos vaksin ini. Dan pada 12 Januari sahaja, pada hari tersebut, hampir 2,800 individu termasuk sekitar 2,500 pekerja penjagaan kesihatan telah menerima vaksin ini. Okey. Ya, Syira. Jadi petugas barisan hadapan lah antara yang awal, yang didahulukan dalam pengambilan vaksin. Betul. Dan boleh kita tahu selain barisan hadapan, siapa lagi yang akan didahulukan? Ya, mungkin saya tersentuh sedikit awal tadi. Resident and clients in the community care sector will also progressively be vaccinated. Maksudnya warga emas tadilah. Ya, Syira, setakat ini peringkat kedua mereka akan bertumpu kepada rumah orang-orang tua lah. Untuk pengetahuan Syira, lebih 30,000 orang penghuni warga emas di Singapura, 30,000 lebih orang. Dan mereka sangat terjagalah. Alhamdulillah. Dan bagi yang macam yang harus menerima vaksin ini, macam adakah mereka sebagai rakyat Singapura sendiri boleh menolak tidak divaksinasi di Singapura? Untuk pengetahuan, Singapura tidak mewajibkanlah, tetapi mereka menggalakkan untuk setiap penduduk di Singapura menerima mengambillah vaksin ini. Mereka amat menggalakkanlah ini kerana mereka mahu mendapatkan liputan vaksinasi yang tinggi bagi maksimumkan perlindunganlah bagi penduduk dan mengurangkan bilangan orang yang terdedah kepada COVID-19 ini. Ini seterusnya mengurangkan risiko wabak besar dan memastikan kes masyarakat rendah dan membenarkan Singapura membuka semula ekonomi dan meneruskan aktiviti sosial yang normal. Untuk pengetahuan Syira, sekarang ini walaupun Singapura kesnya agak terkawal, tetapi kami tidak boleh berkumpul lebih daripada 8 orang. Kami sekarang Singapura sekarang sedang berada pada fasa ketiga pembukaan aktiviti ekonomi dan sosialnya. Bukan kami bebas sebebasnya untuk berkumpul, hanya 8 orang saja, Syira, dibenarkan setakat ini. Okey, baik, terima kasih Puan Masita yang melaporkan dari Singapura. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya Iqbal Yusof yang akan bersama dengan koresponden TVS di Amerika Syarikat. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama TVS Be Inspired. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai kepada semua penonton bersiaran bersama saya dalam sesi bersama koresponden TVS. Baik, kita bersama saudara Alfian Zaini yang kini berada di Washington yang akan menceritakan kepada kita bagaimanakah situasinya di sana tatkala dunia masih dibelenggu pandemik COVID-19 dengan isu protesnya di sana, peralihan kuasa di antara Trump dan Biden lagi, dengan dakwaan yang menanti Trump lagi. So, Encik Alfian, silakan dengan cerita anda. Okey, terima kasih Iqbal. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga Sarawak yang menonton siaran dari saya di kejauhan di Washington DC, Amerika Syarikat. Harap anda semua sabar menjalani PKP dan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dan paling penting sekali berjaga-jaga. Ya, betul Encik Iqbal tadi mengatakan bahawa terdapat rusuhan. Itu telah pun berlaku pada minggu lalu. Satu sejarah telah tercatat apabila bangunan Kapitol di ibu negara Amerika Syarikat buat julung-julung kalinya dilanda rusuhan yang terdiri daripada penyokong-penyokong tegar Presiden Trump. Ia telah pun melibatkan kematian beberapa anggota polis yang bertugas. Keadaan ini lebih terkawal dan tiada lagi rusuhan yang berlaku pada masa ini. Tetapi apa yang ironiknya ialah Presiden Trump sendiri telah didakwa menghasut kerusuhan tersebut dan beliau telah pun sedang dalam proses akan dibicarakan pada
mungkin pada minggu ini, ia juga mencatatkan sejarah bahawa dia merupakan satu-satunya Presiden Amerika Syarikat yang dibicarakan di mahkamah semasa berkhidmat di dalam penggalnya. Tapi rasa-rasanya pada 20 hari bulan nanti, adakah Cik Alfian melihat akan terjadi lagi insiden seperti itu? Saya harap tak akan berlaku lagi insiden tersebut. Saya rasa ini buat dulu kalinya juga satu sejarah juga mungkin tidak akan dilakukan peralihan kuasa ataupun satu majlis peralihan kuasa yang besar-besaran seperti yang kita biasa lihat setiap 4 tahun. Disebabkan oleh pandemik lah, seperti yang ramai sedia maklum. Keadaan semakin meruncing di mana-mana sahaja, apatah lagi di Amerika Syarikat ya. Betul. Jika kita lihat, kita bercakap mengenai pandemik COVID-19 ni, Cik Alfian, jika kita lihat dekat Malaysia, kes-kes harian kini dalam angka 3,000 ke atas ataupun 3,000 ke bawah. Macam mana keadaan di sana? Adakah jumlahnya hampir itulah agak mengecewakan. Itu melihat kepada perbandingan statistiknya, Malaysia sendiri kini mencatatkan dalam purata 3,000 kes yang baru setiap hari. Betul. Manakala di sini pula jumlah yang sama merupakan jumlah purata kematian, kes kematian yang berpunca dari jangkitan COVID. Ia satu berita yang agak mengecewakan. Seolah-olah macam kita tak dapat berbuat apa-apa selain daripada berjaga-jaga. Malahan pihak Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit Nasional menganggarkan bahawa akan ada dalam anggaran 90,000 kematian dalam masa 3 minggu yang mendatang ini. Rakyat Amerika Syarikat yang akan disebabkan oleh pandemik ini. Malah banyak hotel-hotel juga telah dijadikan pusat rawatan dan kuarantin bagi pesakit-pesakit COVID-19. Begitulah kisah. Kalau kita lihat dekat Malaysia setakat semalam kematian, kalau kita tengok jumlahnya hanya 15. Sangat kecil berbanding dengan keadaan di sana, Cik Alfian. Tapi saya rasa itu mungkin adalah satu jumlah yang agak serius juga bagi negara yang kecil. Betul. Dan populasinya agak kalau nak dibandingkan dengan Malaysia Syarikat, lebih daripada 200 juta penduduk. Malaysia agak tinggi kesnya. Harap rasa-rasanya kes-kes pandemik ini, apa yang kita harapkan, kes-kesnya akan melandai ke bawah dan tidak menaik setiap hari. Itu apa yang kita harapkan, baik di mana saja kita berada rasanya. Ya, segala usaha telah dijalankan oleh kerajaan Amerika Syarikat, khususnya telah terutama sekali Presiden Biden, bakal Presiden Amerika Syarikat yang baru pada minggu hadapan pada 20 hari Januari minggu hadapan. Beliau sudah pun sibuk menjalankan tugas dan mengusulkan formula bantuan ataupun stimulus yang berjumlah $2 trilion kepada individu-individu, perniagaan-perniagaan dan juga pusat-pusat rawatan. Bantuan individu yang akan diberikan akan berada dalam bentuk kewangan kepada rakyat-rakyat yang layak menerimanya, berjumlah setinggi $2,000 seorang. Jadi itu adalah jumlah yang agak tinggi. Dan salah satu usaha juga adalah pengedaran vaksin kepada rakyat-rakyat. Masa ini lebih daripada 10 juta rakyat Amerika Syarikat telah pun divaksinasi, dan usaha sedang dijalankan untuk mempercepatkan pengeluaran dan pengedaran vaksin tersebut. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian Encik Alfian untuk hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa untuk sesi bersama koresponden TVS melaporkan dari Washington. Dan kepada penonton luar sana, kita berjumpa lagi minggu depan. Nantikan topik-topik yang akan kita bincangkan bersama koresponden TVS dari Washington, dari Jakarta dan Singapura. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.